Terdapat dua falsafah dalam liberalism ni, iaitu classical liberalism dan juga modern liberalism. So liberalism klasik ini merupakan satu cabang liberalism yang menekankan terhadap kerasionalan manusia. Weh, dekat sikit. Weh, dekat lagi. Ni, korang tahu tak pasal liberalism? Tak tahu? Kalau tak tahu, jom kita tengok video ni. Assalamualaikum. Jadi aku akan terangkan macam mana sejarah liberalism ini terhasil dalam masyarakat kita. Maksud perkataan liberal itu sendiri iaitu Latin liber yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan sendiri dalam perkataan Inggeris liberty dan konsep kebebasan. Dalam karya Albert Condita, pergolakan antara kelas plebeian dan patrician banyak dikaitkan dalam liberalism. Marcus Aurelius dalam penulisannya yang bertajuk Mediterranean, pendapat polisi pemerintahan yang berdasarkan kebebasan kepada kesemua yang diperintah. Selepas kejatuhan kerajaan Rom, liberalism itu tidak aktif pada masa itu kerana masing-masing memulakan pergaduhan oleh masyarakat sendiri dengan kerajaan atasan. Jadi liberalism itu dia aktif kembali pada zaman Renaissance, iaitu zaman yang bermula di Itali. Ada beberapa dasar ataupun perkara yang diperjuangkan oleh golongan liberalism. Dasar pertama adalah dasar kebebasan. Jadi golongan liberalism ni percaya kalau semua orang bebas ataupun tiada sebarang isu perhambaan, produktiviti dan ekonomi satu negara itu akan meningkat. Dasar yang kedua adalah dasar kesaksamaan. Dasar kesaksamaan ini bermaksud memberikan layanan istimewa kepada sesemua pihak. Sebenarnya golongan liberal ni tak suka kalau ada isu-isu hak istimewa, sebab kalau ada isu hak istimewa ni akan mewujudkan dua golongan, iaitu golongan minoriti dan golongan majoriti. Golongan minoriti ni golongan yang tak mendapat hak istimewa tu lah. Jadi kalau perkara ini berlaku, mungkin akan terjadi perselisihan pendapat antara kedua-dua golongan ni lah. Jadi negara menjadi tidak aman. Okay, next adalah dasar demokrasi. Jadi golongan liberal ni menganggap sistem pemerintahan secara demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik berbanding sistem pemerintahan yang lain lah, macam diktator dan sebagainya. Sebab macam yang kita dapat lihat, sering berlaku perang saudara di negara jiran. Jadi golongan ini percaya kalau masyarakat tu sendiri yang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, jadi negara akan menjadi lebih aman. Dasar yang terakhir adalah dasar toleransi. Jadi golongan liberal hanya bertoleransi dengan orang yang bertoleransi. Sebenarnya golongan liberal ni tak kisah pun kita nak ikut ideologi daripada mana satu, tapi apa yang golongan liberal ni nak hanyalah untuk memastikan semua masyarakat bertoleransi antara satu sama lain. Seperti yang kita tahu, aliran Islam liberal merupakan isu yang hangat diperkatakan pada masa kini.
Aliran Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam. Aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan yang dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam. Pemikir liberal berpandangan bahawa manusia mesti membebaskan dirinya daripada kepercayaan tradisi kerana ajaran ini tidak boleh disesuaikan pada semua zaman dan masyarakat. Jadi mereka ni berpendapat bahawa syariah perlu mengutamakan kebebasan dan keperluan manusia kerana pelaksanaan syariah itu akan berbeza apabila diketengahkan ke dalam masyarakat yang berbeza dan pelbagai. Oleh kerana itu, syariah tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu yang bertujuan menyebarkan idea liberalism secara lebih meluas. Antaranya, golongan Islam liberal berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam. Contohnya, kita tahu yang agama Islam ini merupakan agama persekutuan di Malaysia. Jadi mereka ini sengaja menafsirkan agama Islam ini sekadar agama rasmi sahaja. Tujuan mereka membuat statement macam ni adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular yang berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Dengan sebab inilah kita boleh nampak yang mereka ni menentang pemerkasaan terhadap mahkamah syariah dan undang-undang syariah. Kita juga boleh nampak yang mereka juga berhasad untuk menghapuskan institusi agama Islam di Malaysia. Pemikir liberal berpendapat bahawa penafsiran semula Al-Quran adalah perlu dan mesti dilakukan tanpa perlu terikat mana-mana dengan disiplin ilmu yang berkaitan seperti asbab nuzul, nasikh wa al-mansukh, tafsiran Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Jadinya mereka mahu menafsirkan semula Al-Quran mengikut cara mereka yang tersendiri ataupun yang lebih tepat mengikut hawa nafsu sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Jadi apa yang saya dapat mahu simpulkan adalah manusia kena ikut wahyu dan bukan ikut nafsu. Ada dua falsafah dalam liberalism ni, iaitu classical liberalism dan juga modern liberalism. So liberalism klasik ini merupakan satu cabang liberalism yang menekankan terhadap kerasionalan manusia, hak-hak harta peribadi serta kekangan terhadap kerajaan pemerintah. Ini seperti yang dituliskan dalam buku oleh Adam Smith dan juga John Stuart Mill. Perkataan klasikal ditambah sebab dia nak bezakan antara moden dan juga klasik dalam falsafah liberalism. Perkara teras dalam klasik liberalism ni yang hadir pada abad ke-17 ialah laissez-faire yang ataupun kesaksamaan dalam pekerjaan. Liberalism di Amerika Syarikat mengambil satu langkah yang drastik terhadap tindak balas terhadap revolusi industri yang berlaku pada akhir abad ke-19. Pada zaman Thomas Jefferson, ekonomi laissez-faire ni sebagai tunggak utama lah, sebab pada zaman tu orang mengamalkan klasik liberalism. Tetapi apabila keadaan industri ni bertambah rumit, so mereka perlukan campur tangan kerajaan untuk memastikan kesaksamaan peluang. Inilah yang diketengahkan oleh modern liberalism, iaitu memberi kesaksamaan peluang kepada semua orang dalam industri. Tapi pada zaman sekarang, modern liberalism ni dia berkembang sebabkan orang nak promotekan freedom. So sebagai contoh modern liberalism yang berlaku sekarang ialah orang yang sokong LGBT. Tapi benda ni bercanggah dengan falsafah liberalism yang asal, iaitu liberalism ni dia ingin mengekalkan keharmonian masyarakat. Tetapi apabila modern liberalism muncul dan mereka mempertahankan LGBT, ini akan mengoyakkan fabrik sosial masyarakat. So liberalism amat mencegah, dan modern liberalism ni
sedikit sebanyak bercanggah dengan idea liberalism yang asal. Bila konsep modern liberalism diperkenalkan, dari situ wujudlah satu konsep kerajaan yang menjaga kebajikan sosial, yang mana kerajaan nasional mempunyai tanggungjawab khusus dalam mengekalkan tahap pengangguran yang rendah. Sebab apabila revolusi industri yang berlaku pada hujung abad ke-19, dunia dia menghadapi satu orang panggil sebagai the Great Depression. So the modern liberalism diperkenalkan oleh Franklin D. Roosevelt untuk menangani masalah yang dihadapi oleh dunia ketika itu. Okey, untuk bahagian seterusnya saya akan bincangkan tentang kesan-kesan liberalism untuk negara kita lah. Okey, pertama sekali, golongan liberal ni dia selalu menghalalkan yang haram. Pendukung liberalisme ni tidak segan silu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Pakai rujuk jaringan Islam liberal. Okey, Prof Musdah secara terang-terangan menegaskan bahawa pelakuan homoseksual itu adalah normal kerana perasaan itu datang daripada Tuhan. Ironinya, beliau adalah profesor di sebuah universiti Islam di Indonesia. Agaknya berapa ramai lagi muridnya yang bakal menuruti jejak langkah beliau. Prof Musdah Mulia dengan beraninya menyatakan bahawa ulama Muslim beraliran sederhana dan progresif menegaskan bahawa tiada alasan dan dalil yang kukuh untuk menolak homoseksual. Pengharaman homoseksual ni oleh majoriti para ulama adalah berdasarkan penafsiran yang jumud ataupun sempit. Justru seandainya pelaku homoseksual yang merupakan sekeji-keji kemungkaran dalam Islam dan juga dalam peradaban manusia, normal itu dihalalkan. Apakah lagi perkara haram lain yang juga bakal diperhalalkan oleh pendukung liberalisme. Okey, kesan kedua, normalisasi hukum murtad. Apabila pendukung pluralisme yang berpegang kepada tanggapan bahawa kebenaran tidak hanya eksklusif kepada agama Islam sahaja, maka sudah pastinya isu murtad dalam kalangan umat Islam tidak lagi dianggap serius. Umat Islam boleh sahaja diberikan hak untuk mencuba agama-agama lain dengan berpandukan kepada kebebasan memilih. Pendukung liberalisme secara beraninya menyandarkan dakwaan ini kepada nas Al-Quran yang ditafsirkan menurut selera mereka, iaitu tiada paksaan dalam agama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, mereka mendakwa kononnya Islam tidak memaksa penganutnya untuk kekal dalam agama Islam. Padahal ijma' keseluruhan ahli tafsir menegaskan bahawa ayat ini hanya terpakai kepada golongan bukan Islam sahaja. Ayat bukannya bermaksud tiada paksaan untuk melakukan apa-apa ibadah agama seperti yang disalahfahamkan oleh golongan liberal ini. Namun adalah pilihan untuk beragama Islam tidak dipaksa. Namun orang yang sudah beragama Islam mestilah mematuhi undang-undang dan syariat dalam agama Islam. Okey, ketiga, usaha dakwah yang bakal sia-sia. Usaha dakwah juga sudah tidak relevan jika pluralisme ini tertanam dalam minda umat Islam. Sebenarnya semua umat Islam adalah da'i. Jadi apakah kewajaran untuk seorang penganut agama lain menganut agama Islam seandainya agama yang mereka anuti juga adalah benar dan mampu menjamin keselamatannya di akhirat kelak? Apa gunanya Nabi Muhammad SAW menghantar surat-surat kepada pembesar Rom yang beragama Kristian dan pembesar Parsi yang beragama Majusi kalau tidak kerana mengajak kepada kebenaran agama Islam? Seandainya kebenaran dan jaminan keselamatan di akhirat juga terdapat dalam agama-agama lain, sudah pastinya para sahabat baginda tidak bersusah payah meninggalkan Mekah dan Madinah yang penuh barakah demi semata-mata memastikan cahaya Islam bersinar ke seluruh pelosok alam, rahmatan lil alamin. Dah faham tak? Dah faham dah? Dah faham, bagus. So, aku nak sambung main, jangan kacau.